umum dia, apa yang kita akan pelajari hari ini adalah ujian hipotesis. Ya, ujian hipotesis. Ujian hipotesis ni betul lah, ada dua. Iaitu ujian hipotesis mencari perbezaan. Dan satu lagi, ujian hipotesis mencari perkaitan. Itulah jawapan yang betul. Jawapan yang awak bagi tadi agak betul lah, tapi boleh dibetulkan. Okey. Yang kedua, step-step dalam hipotesis. Step-step hipotesis. Saya tulis hypo je lah kan. Ada berapa? Barulah saya tanya soalan yang betul. Step hipotesis ada berapa ya tuan-tuan dan puan-puan? 2. Ada 5. Ada 5 step. Rukun solat ada berapa? 5 lah juga. Itu dah namanya anda dah mula error. Rukun solat ada 5. Pertama niat, kedua angkat takbir, ketiga salam. 13. Ya, betul Siapa yang jawab 5 tadi, anda boleh rujuk balik pada buku anak-anak anda ya. Okey. Yang pertama, step hypothesis kita ada state your null and alternative ya. State your null and alternative. Yang ini baru betul. Menyatakan apakah null tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan dia orang punya alternatif. So null kita adalah assumption of origin of origin. So semalam kita dah cuba buat satu contoh. Kita nak melihat mean markah statistik yang ditetapkan oleh bahagian latihan sebagai contoh 65. Kita nak tengok sama dengan 65 ataupun tidak sama dengan 65. Jadi kita ada assumption of difference ya. Difference ni bermaksud anda punya andaian yang sebaliknya daripada null kamu. Itu dipanggil sebagai null hypothesis dan alternative hypothesis Iaitu mu is not equal to 65. So bila saya lihat dan bila saya tulis mu is not equal to 65, when I stated that mu is not equal to 65, that means it is a non-directional. Maknanya saya tak bagi tahulah ianya lebih besar ataupun kurang daripada. Tapi saya bagi tahu ianya adalah tidak sama dengan. So this is the example of developing the hypothesis Ini step yang paling crucial. Anda kena menyatakan null dan alternatif hypothesis. Null dan hipotesis alternatif ni hanya dinyatakan oleh siapa? Oleh anda punya pensyarah ataupun anda punya pengajar ataupun anda punya penyelia. Jawapan dia anda lah. Penyelidik. Ini dilakukan oleh penyelidik. Okey, penyelidik yang kena develop sendiri. Apa yang you nak develop for your own study. Okey, boleh nampak ya? Okey, step yang kedua apa dia? Set up your alpha. Alpha ni semalam saya dah ceritakan. Secara jumhur ulama kita ambil 0.05 level of significance. Tuan-tuan dan puan-puan nak buat kepada yang lebih jitu lagi 0.01. Jawapan dia boleh. Anda nak buat 0.1 boleh? Boleh juga. Tetapi berdasarkan maklumat daripada Fisher ni the father of the probability statistic, dia menyatakan kalau anda nak cari beza, anda nak cari perkaitan dengan probability 10%, that means the chances will be not very good. Therefore, you are not encouraged to set at 10%. At least is 0.05. So the chances is much more better to be visualized. Therefore, kalau tanya saya adakah sesuai, jawapan dia tak payahlah. Kalau daripada buat 0.1, lebih baik tak payah buat ujian hipotesis. Because the chances is not able to be identified by your good self. So that's why kita akan pakai 0.05. Bila masa nak pakai 0.01? Bila masa nak pakai 0.001? Bila masa nak pakai lagi 0.0001? Depends kepada type of study. The more precise your study will be, the more lower alpha that you are going to be set under your rejection region. Okay, example kalau anda pernah dengar satu promosi, peralatan ini boleh membunuh 99.9% kuman. Pernah dengar ni? Sebab apa dia buat alpha dia 0.01? Siapa tahu? Kenapa dia tak buat 0.05? Sebab dia buat dalam makmal. Betul tak? Dia buat ujian dia punya bahan pembersih disinfeksi tu dia test dalam makmal. Jadi bila dia test dalam makmal dia boleh buatlah 0.01 ataupun 0.001. Tetapi anda bukan buat dalam makmal kan? Anda buat dekat lapangan. That's why usually we set at 0.05 level of significance. Okay, so far so good. Faham ya? Excuse me. Okay, yang ketiga adalah run or calculate and report. Apa yang anda perlu run? Anda run ni maksudnya menggunakan statistical analysis. Calculate maknanya anda kira secara manual.
Untuk makluman macam student kami, environmental health, mereka kena kira secara manual. Sebab apa? Siapa tahu? Kenapa kena tahu juga kira secara manual? Macam anda tak perlu tahu manual. Anda tahu guna komputer je. Kenapa? Sebab ketika banjir, komputer tak boleh on. Betul tak? Jadi kena kira manual lah. Sebab mereka terlibat dengan operasi banjir dan lain-lain. Jadi komputer masuk air, jadi otak dia orang tak boleh masuk air. That's why dia kena kira secara manual. So semua statistical analysis yang anda buat sekejap lagi ni, sebenarnya dia ada cara kira manual dia. Tapi tak diceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, anda perlu laporkan apa? Statistical value, stat value. And then another one is the P value, probability value. These two things must be spell it out. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan kena nyatakanlah di dalam anda punya dapatan nanti. Kemudian kita ada step yang keempat. Step yang keempat adalah dinamakan sebagai decision. Apa dia? Decision. So there are only two decision. So the decision will be based on the P value. Ingat, the decision will be based on the P value. So if you find out that your P value is less than alpha. Contoh anda punya P value yang anda dapat daripada SPSS adalah 0.03. Ianya kurang daripada 0.05, betul? Jadi anda kena buat keputusan. Decision ni adalah membuat keputusan. You must reject. Pandai saya suka jawapan tu. Reject anda punya null hypothesis. So the hypothesis null on the top over here will be rejected. Okay, that is the example. Tetapi jika tuan-tuan dan puan-puan mendapat maklumat yang sebaliknya, if you encounter something like this, the P value is more than alpha. For example, you got 0.321. It is actually more than 0.05. Therefore, you have to do the another kind of decision. What is the another decisions that I'm going to say? Pandai, fail to reject. Fail to reject apa dia? Null hypothesis. Okey, boleh Oleh kerana boleh, saya nak tuan-tuan dan puan-puan nyanyi lagu lah. Boleh? Nyanyi lagu boleh pagi ni. Kita tak nyanyi lagu negaraku. Kita nyanyi lagu yang dipelopori oleh saya sewaktu zaman muda dulu dan anda akan ikuti zaman tua anda lah. Boleh Untuk mengingat benda ni. Boleh tak boleh ni? Okey, kalau boleh bangun semua. Bangun. Bangun Lagu dia dalam bahasa Arab tau. Lagu dia dalam bahasa Arab. So anda kena nyanyi dalam bahasa Arab. Lepas tu baru anda nyanyi balik dalam bahasa Inggeris. Boleh Saya nyanyi anda ikut tau. Kalau anda tak ikut siap malu ni. Ni saya rekod ni. Sir ilal amam binasyati wa dawam nahnu tullabul ma'ali. Dah makin mengarut dah So tak apa, anda ingat yang dua depan je Sir ilal amam dengan lagi satu tu kan. Okay. So dia punya rhythm dia senang je kan. Okay, kita nyanyi sama-sama Ni kita translate pula. Dah ready? Less than reject. More than fail to reject. Dah ingat dah? Dah ingat belum? Dah ingat boleh duduk. So ini dua benda yang anda kena ingat. Ini sangat kritikal. Anda buat PhD dekat sini ke luar negara ke, anda mesti ingat benda ni. Less than reject, more than fail to reject. Kalau anda lupa, nyanyilah lagu tadi. Dengarkan lagu tadi. Saya tak boleh ulang banyak kali. Nanti saya punya ustaz dengan ustazah dekat sekolah akan gelap. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada step yang kelima. Tapi saya dah tak muat nak tulis, saya tulis dekat sebelah yang lain. Baik, step yang kelima, selepas tuan-tuan dan puan-puan membuat decision. After you are going to make a decision, then you have to make a conclusion. So your conclusion is purely based on your decision. Okay? So let's say if you reject the null hypothesis. So if you reject the null hypothesis, you are going to say the null there are lah. Anda akan menyatakan kalau contoh anda reject null hypothesis, that's mean your null hypothesis will be gone. Betul tak? Null hypothesis anda akan hilang. Jadi anda akan buat conclusion berdasarkan apa yang ada. You are going to make a conclusion based on what is left behind. So in a nutshell, when you reject the null, you are going to say there is different,
or there is a correlation, or there is a association. Okay, association between variables. Ya. Ini saya ringkaskan sahajalah, nanti kita belajar satu-satu. Macam mana nak buatnya. Okay, yang kedua, jika tuan-tuan dan puan-puan mendapat decision, if you are going to make another decision, that means the alpha is more than the p value is more than alpha, which is kita nak nyanyi lagu dah tadi, more than fail to reject. So anda kena gagal menolak null. Therefore, if you fail to reject null, therefore your conclusion will be the null will no longer be rejected. So the null will be remain at the position. Maknanya null tu akan kekal. Oleh demikian, anda akan tengok kat sini, kalau null yang kekal apa dia? Assumption of origin. Maknanya dia sama seperti apa yang kita sangka daripada awal. Okay? Therefore, kita akan kata kalau dalam kita punya hipotesis, there is no apa? No different. There is no apa? No correlation. There is no apa? No association between variable. Okay. Faham? Faham ke tak 5 step ni? Kalau saya tanya balik, anda boleh ulang balik? Okay, cuba kita ulang balik. Step yang pertama, hypothesis. Buat apa? State. State apa dia? Null and alternative hypothesis. Step yang kedua buat apa? State your alpha ataupun set up your alpha. Usually we set it up at 0.05 level of significance. Okay, step yang ketiga, run or calculate and report. Nak report apa dia? Statistical value dan juga p-value. Kemudian step yang keempat nak buat apa? Nyanyi lagu. Salah. Step yang keempat, decision. Okay, jika nilai p-value pada SPSS kurang daripada alpha, apa yang kita kena buat? Less than alpha, reject null hypothesis. More than alpha, fail to reject. And then after that, the step number 5. It is the most crucial part of our assessment, which is we need to make a conclusion. So what is your conclusion then? If you reject the null hypothesis, what is your conclusion? There is different. There is a correlation. There is an association between variables. So what about if you fail to reject the null hypothesis? There is nothing to discuss. Salah. There is no different, there is no association and so on. So inilah 5 step hypothesis testing yang tuan-tuan dan puan akan pelajari kemudian. Okey, kalau you all dah faham, tahniah. Ya, syabas. Berikan tepukan gemuruh kepada diri masing-masing.